InsyaAllah sekejap Okey, Alhamdulillah kita sambung semula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qadarullah. Mungkin sikit je. Sambung semula ya. Punya khusyuk tadi. Ya. Assalamualaikum ala Nabi. Okey. Boleh dengar suara saya insya-Allah Ya Ustaz, Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Tak apa. Kita tunggu sekejap rakan-rakan kita masuk semula. Sekejap. Okey, dia bukan isu lain ni. Sebenarnya isu pada Zoom tu sendiri. Kenapa Ustaz? Zoom. Wallahu ta'ala alam. Dia wallahu alam. Jarang-jarang juga berlaku sebenarnya. Dia macam hang. Tak tahulah. Tapi lain alhamdulillah okey. Lain tak masalah. Alhamdulillah. Memang lain sudah di-upgrade. Tinggi juga tu. Saya upgrade pasal maksimum juga tu. Alhamdulillah. Setakat ni lain tak ada masalah. Cuma isu Zoom tadi tu. FB dah live Ustaz? FB, alhamdulillah saya dah buat live. Ada kan di FB live kan? Okay, tak persia rakan-rakan kita nak belajar. Ya Allah, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Tak apa, perlahan kita belajar. Ada Ustaz, FB dah clear dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau semua dah ni, kita sambung semula. Okey, kejap Kita berhenti tadi dekat mana? Dekat hadis Nabi yang kedua kan? Ya, betul. Okey, hadis Nabi yang kedua pasal makan kan. Masya Allah. Alright, kita mulakan dengan hadis tadi yang kedua tadi. Okey. Hadis yang kita sebenarnya tadi alhamdulillah sebelum kita terputus talian di Zoom ini, jadi saya mohon maaflah mewakili bagi pihak Ahsanul Amalah. Sebenarnya di pihak saya sebenarnya sebab Zoom ni memang saya kendalikan sendiri. Jadi saya minta maaflah bagi pihak saya, bukan daripada pihak Ahsanul Amalah. Jadi saya sendiri memohon ampun dan maaf atas kekurangan pengisian pada pagi ini. Moga ada rahmat di sebalik apa yang berlaku ni. Baik, kita masih lagi membincangkan tentang apakah perbuatan yang boleh menghalang kita daripada khusyuk di dalam solat. Maka kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang kita dapat belajar bahawasanya Nabi mencadangkan kepada kita bahawa kalau kita lapar, makan terlebih dahulu. Kalau kita ingin membuang air kecil atau air besar, Nabi kata selesaikan dulu. Kalau kita solat juga dalam keadaan kita lapar, kita solat juga dalam keadaan kita menahan dua hadas tadi, boleh menyebabkan solat kita tidak sempurna. Macam mana kita tahu solat kita tak sempurna? Sebab Nabi SAW menyebutkan perkataan la solata. Tidak ada solat. Maknanya solat tu tidak sempurna. Okey. Daripada hadis yang kedua, riwayat Muslim yang Nabi kata kalau makan malam dah ada, makanlah dulu. Selesaikan dulu barulah solat. Okey. Apa ulatan hadis ini? Mari kita rujuk apa kata Al-Imam Nawawi. Ini adalah ulatan komentar oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Okay, Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata di dalam hadis-hadis tersebut, hadis yang pertama yang kita sebut tentang menahan dua hadas tadi, tentang makanan malam tadi, Imam Nawawi kata apa? Telah dijelaskan tentang makruhnya solat ketika makanan yang dihidangkan telah dihidang. Kenapa? Dia kata, kenapa jadi makruh? Dia kata, dia tidak jatuh haram
Semayang dalam keadaan lapar, dia tidak haram. Tapi dia kata makruh. Kalau boleh tinggal, ia lebih baik. Kenapa dia kata? Ini kerana jika tidak memakannya terlebih dahulu, dapat menyibukkan hati dan mengurangkan khusyuk. Ini antara alatan dia. Kenapa makruh ketika makanan sudah terhidang? Dia kata ia akan menyebabkan hati kita sibuk nak fikir tentang makan, sedangkan makanan tu sudah ada. Dia kata, apabila hati kita disibuk memikirkan pasal makan, menyebabkan kurangnya khusyuk kita. Lepas tu Imam Nawawi kata lagi, selain itu, dimakruhkan menahan buang air kecil atau air besar ketika solat. Dia kata, serta segala perkara yang dapat menyibukkan hati dan menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Maknanya bukan sekadar menahan buang air kecil atau air besar saja dimakruhkan, kan kita solat dalam keadaan kita menahan dua hadas tadi, dia kata, dan dia kata termasuklah segala perkara yang dapat menyibukkan hati dan menghilang kesempurnaan khusyuk. Maknanya Al-Imam Nawawi dia tambah lagi satu maklumat. Dia kata bukan hanya pada fikir pasal makan saja, bukan hanya menahan dua hadas saja. Dia kata apa saja yang boleh menghilangkan kesempurnaan khusyuk, dia kata makruh perbuatan tersebut. Sedangkan kita belajar kan dekat dalam surah Al-Waqiah kan, sifat orang-orang as-sabiqun as-sabiqun, mereka akan meninggalkan juga perbuatan-perbuatan makruh. Kalau kita masih ingat lagi, orang yang siapa nak jadi as-sabiqun as-sabiqun, dia akan meninggalkan juga perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam agama. Maka antara salah satu contoh yang inilah yang dia sembahyang dalam keadaan dia memikirkan perkara lain, termasuk fikir tentang lapar, tentang nak makan, tentang menahan dua hadas tadi. Okey, lepas tu Al-Imam Nawawi dia sebut, dia kata kenapa boleh jatuh makruh dekat ujung. Dia kata sedangkan waktunya masih panjang. Ini alasannya. Dia kata sedangkan waktu solat itu masih panjang. Ingat perkataan. Maknanya kalau solat tu waktunya masih panjang, makruh kita meneruskan solat dalam keadaan lapar, dalam keadaan menahan dua hadas tadi. Itu syarat dia. Dia kata namun jika waktu solat tersebut tidak panjang, yang mana jika dia makan atau dia bersuci sehingga menyebabkan waktunya habis, maka dia boleh solat dalam keadaan tersebut untuk menjaga kehormatan waktu dan tidak boleh menangguhkannya. Maknanya Al-Imam Nawawi dia bagi solusi kedua. Dia kata kalau waktu dah pendek sangat dah kan, tapi kita lapar juga ni. Antara lapar dengan waktu solat dah pendek dah dan nak habis waktu. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa utamakan dulu solat tu walaupun dalam keadaan lapar, walaupun dalam keadaan menahan hadas. Sebab apa dia kata? Sebab waktu solat dah nak habis dah. Sembahyang juga pada ketika itu. Tetapi kalau waktunya masih panjang, maka makruh menahan lapar dan juga menahan dua hadas tadi dan apa-apa saja yang boleh menghilangkan kekhusyukan di dalam solat. Itulah ulasan yang kita nak bicarakan pada dua hadis tadi. Okey, kita teruskan. Panjang ulasan ni. Kita tak nak bincang tentang fiqh terlalu panjang, tapi kita ambil maklumat tadi itu. Okey, jadi kita tengok satu lagi dekat bawah sekali. Muka surat nombor 12 tu yang baris bawah sekali tu, yang ketiga terakhir tu. Kita nak ulas apa makna hadis yang kat atas tu
Yang Nabi kata janganlah dia tergesa-gesa menyelesaikan makan malam tadi tu. Apa maknanya? Kita tengok apa makna sebenar kata Imam Nawawi. Dia kata hadis yang Nabi kata kalau makan malam sudah ada, makan dulu. Jangan tergesa-gesa nak habiskan makanan. Itu maknanya apa? Imam Nawawi mengatakan itulah dalil yang menunjukkan bahawa boleh makan makanan yang diperlukan secara sempurna. Dia kata boleh makan sampai kenyang. Ni maksud dia. Boleh makan yang diperlukan secara sempurna. Maknanya habiskan. Dia kata boleh makan tapi makan ikut cara Nabi lah, makan sempurna tu. Maksudnya kalau kita selalu habis nasi tu satu pinggan kan, habiskan satu pinggan. Boleh? Dia kata, tak apa dia kata. Makan sampai sempurna. Dia kata itulah pendapat yang benar dia kata. Dia kata itulah pendapat yang benar. Lepas tu Imam Nawawi ulah lagi. Dia kata adapun apa yang ditakwilkan oleh sebahagian sahabat-sahabat kami bahawa dia boleh makan beberapa suap yang dapat meringankan rasa laparnya yang amat sangat. Dia kata apa? Imam Nawawi kata apa? Tidak, saya baca. Bagus ulasan ni. Imam Nawawi dia kritik juga ulama-ulama yang dalam mazhab Syafi'i juga. Dia kata ulama yang kata dia boleh makan tapi makan kadar cukup berapa suap. Bagi dia tak lapar sangat dia kata maka tidak ada hadis dan hadis tersebut secara tegas membatalkan pendapat tersebut. Maka tidak ada hadis yang secara tegas membatalkan pendapat tersebut. Maknanya pendapat ni pun boleh gunalah, tetapi kalau ikut Nawawi makan dengan apa? Makan dengan sempurna. Makan dengan sempurna. Maknanya biarlah dalam solat tu betul-betul dah tak fikir dah tentang makan. Itu makna dia. Jadi kita dah dapat dah petunjuk daripada hadis Nabi macam mana nak khusyuk. Cuma janganlah kita selalu amalkan masa nak solat itulah nak makan. Masa nak solat itulah makan nak dihidangkan. Janganlah macam tu. Kita dah tahu kan, perut kita lapar, solat pukul berapa. Jadi kita selesaikan dulu. Tapi jika memang tak disengajakan, memang dah lapar, makanan dah ada, maka kita mulakan dulu. Okay, jelas ya? Hadis ini juga termasuk boleh digunakan dalam bab berbuka puasa. Berbuka puasa. Sebab tu tak boleh terkejar-kejar nak menunaikan solat maghrib kan. Sebab apa? Sebab perut lapar. Kalau kita jenis perut yang kena makan, kita kata orang Melayu kita kata makan berat lah orang kata kan. Maka makan boleh dengan sempurna. Jika kita makan ringan, menyebabkan kita fikir lagi tentang makanan tu, sebab makanan tu kita dah makan dah tadi, maka ia telah mukhalafah dengan sunnah Nabi SAW yang Nabi kata janganlah dia tergesa-gesa. Okay, jelas ya? Kenapa? Kerana isu utamanya pada bab khusyuk ketika solat. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua. Macam mana kita nak khusyuk di dalam solat? Ia dikaitkan dengan melihat ke tempat sujud ketika kita solat. Tengok tempat sujud ketika kita solat. Okey, pendapat ini seperti mana yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Okey, beliau mengatakan macam ni. Dia kata, para ulama Syafi'i dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa seseorang yang sedang solat adalah sunnah memandang ke arah sujudnya. Dia kata, kalau kita sedang solat berdiri ni sebenarnya, kita sedang berdiri, kita baca doa iftitah, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah selain Al-Fatihah, sunat kita memandang ke tempat sujud.
Kenapa dia kata? Kerana ia menjadikan solat itu lebih khusyuk. Ini cadangan dia. Sebab sebenarnya sunnah memandang tempat sujud ni bukan pendapat ulama saja, sebenarnya dia adalah hadis Nabi. Nanti kita akan baca. Okey, nampak tak? Dia lebih khusyuk. Maknanya cadangan para ulama lain mengatakan, okey, mata tu sendiri memainkan peranan nak dikatakan ia dengan khusyuk dalam solat. Jadi kena buat apa? Tengok ke tempat sujudnya. Jadi perkara kedua ni dia telah menerangkan yang kita baca tadi. Pendapat siapa tadi kata? Pendapat Hasan Basri. Masih ingat tak? Ya, Hasan Basri kata muka surat nombor 10 kan? Dia kata khusyuk ni khusyuknya hati. Sebab tu khusyuknya hati tadi salah satu jalan dia apa? Jangan bagi hati kita ni bawa ke otak memikir tentang makan apa, betul tak? Lepas tu menahan hadas tadi, ada kaitan dengan hati tadi. Lepas tu kata Hasan Basri tadi dia kena menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan tadi itulah yang Dr. Wahabah menyebutkan bahawasanya memang sunat kita melihat ke tempat sujud. Ketika kita berdiri tegak. Okey, kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi anjurkan kita apa? Nampak ya? Yang ni kita pergi kepada tindakan ni sebab kita tahu sangat kepentingan khusyuk dalam solat ni. Tampakkan dia jadi ciri yang pertama dalam suratul Al-Mu'minun. Okey, kita baca hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Apa kata Abu Hurairah? Dia kata kana sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampak tak nota saya paparkan ni? Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Okey. Kata Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan solat ta'a ra'sahu, baginda menundukkan kepala. Nampak ni, ini sunnah cara Nabi solat. Nabi menundukkan kepala. Lepas tu Nabi buat apa? Warama bi basarihi nahwal ardi, dan Nabi memandang ke bumi. Memandang ke bumi tu maknanya memandang ke tempat sujudnya. Ini bukan pendapat ulama, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat. Maknanya kalau kita berdiri tegak kan, kepala kita ni, yang dekat kepala kita ada dua belah mata kita ni, maka kita kena tundukkan kepada kita melihat ke bumi. Maknanya melihat ke tempat sujud. Ni hadis ni ajar. Supaya kita tak paling ke kanan, kita tak paling ke kiri, tak tengok ke atas. Tapi ini sunnah Nabi ketika berdiri. Dia berbeza ya, dia berbeza ketika kita duduk tasyahud, dia berbeza pandangan mata kita ketika kita sujud. Nanti kita akan terangkan. Kita ambil dulu ketika berdiri. Oleh sebab itulah, kalau boleh, sejadah yang kita gunakan ataupun tempat sujud yang kita nak sujud tu, kalau boleh hilangkan semua yang boleh mengganggu mata kita. Sebab kita sunnah Nabi solat, dia akan tengok ke tempat sujud. Jadi pastikan tempat kita nak sujud itu tidak mengganggu pandangan mata kita. Kita dah tahu dah kita akan terganggu dengan sejadah yang ada warna-warni. Kita jangan pakai yang ada warna macam tu. Tentang jelas tak? Kita sendiri boleh buat benda tu sebab sunnah Nabi dia tengok ke arah bawah. Okey, jelas ya? Okey, lepas tu kita tengok hadis lain yang memang Nabi larang angkat kepala tengok ke tempat lain. Sedangkan patutnya tengok ke bawah. Tengok Nabi punya larangan ni berat ni. Sampaikan Nabi SAW bersabda apa? Nabi kata, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi as-salati aw la tarji'u ilaihi. Nabi kata apa? Hendaklah orang-orang yang sedang solat itu berhenti
daripada tengok, mendongak kepala tengok ke langit, ataupun matanya nanti takkan dikembali lagi kepada mereka. Tengok punya berat hadis ni. Nabi kata, siapa-siapa yang matanya, kepalanya mendongak, tengok ke langit, kan berhenti buat perbuatan macam tu. Kalau tidak, matanya Allah Ta'ala tak kembalikan lagi. Punya berat melihat pandangan ketika solat tadi. Maknanya Nabi larang mata tengok ke atas. Nabi larang tengok ke langit, kena berhenti. Tapi sepatutnya kena buat apa? Tengok ke tempat sujud. Kerana ia ada kaitan membantu dari sudut mendapatkan khusyuk. Okay. Hadis yang berikutnya, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Nabi kata apa? Dalam sabda Nabi SAW, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا. Nabi kata, maka apabila kamu solat, janganlah kamu semua menoleh. Taltafitu tu maksudnya menoleh. Taltafitu tu menoleh. Menoleh tu maksudnya apa? Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Okey, kenapa dia kata? Kerana fa innallaha yansibu waj'ahu liwajhihi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Kerana Allah sentiasa akan menghadapkan wajahnya kepada hamba-Nya yang sedang solat selama mana ia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Maknanya kalau kita nak tengok Allah Ta'ala tengok kita, maka kita sendiri kena pandang ke arah wajah Allah Ta'ala tu tengok. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Okey, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Maknanya berdasarkan hadis ni, yang sunnah Nabi kalau solat nak tengok apa? Nak tengok ke mana? Sunnahnya adalah menundukkan kepala memandang ke bumi. Itu maklumat dia. Okey. Cuma saya minta maaf sebab dalam nota ni saya tak masuk. Saya tidak sertakan hadis yang Nabi solat. Maksudnya kalau sujud nak tengok apa, kalau tasyahud nak tengok apa. Kita tertulis kat situ. Kalau kita tasyahud awal ataupun kita tasyahud akhir, mata kita sebenarnya melihat ke arah jari. Jari kita yang kita nak tunjukkan tu. Daripada maklumat itulah para ulama mengatakan jari kita ni sebenarnya apabila kita start saja letak di atas lutut tu terus diangkat. Kita terus angkat. Ada perbincangan panjang lah para ulama. Ada yang kata asyhadu alla baru angkat. Itu tak apa. Itu kita nak bincangkan masalah tu. Tapi tengok ke arah jari. Kalau kita sujud, kita tengok ke arah jari. Lepas tu kita akan fokus. Lepas tu kita akan tengok jari ni, kita fokus ke arah jari. Kalau kita dalam keadaan kita sujud, kita melihat ke arah dua mata kita. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya kalau kita sujud, macam mana kita nak tengok tempat sujud tu? Maknanya seolah-olah kita melihat pada dua mata kita. Itu tempat kita melihat ketika kita sujud. Kalau kita berdiri tegak, baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, kita baca surah lain, kita melihat ke arah tempat sujud. Begitu juga ketika rukuk. Begitu juga ketika kita i'tidal. Tapi kalau kita tasyahud awal, tasyahud akhir, melihat kepada jari kita. Okey? Lepas tu kalau kita dalam keadaan kita sujud, melihat ke arah dua mata kita ketika kita sujudlah. Maknanya melihat ke arah tempat sujud. Baik. Kita teruskan dengan maklumat yang berikutnya. Panjang nak cerita pasal solat Nabi ni. Sepatutnya kita dah belajar dah macam mana Nabi SAW itu solat. Okey. Jadi kita nampak sangat penting untuk khusyuk dalam solat tu. Jadi kita kena buat, tuan-tuan kena cari, kena usaha apa lagi cara lain yang boleh menyebabkan kita khusyuk dalam solat tadi pada hati. Okey. Ustaz, Ya. boleh tuan tanya? Boleh. Kalau kita depan Kaabah tu, kita tengok Kaabah ke kita tengok tempat sujud, Ustaz? Kaabah.
kalau kita ikut hadis tu Nabi suruh kita melihat ke tempat sujud. Wallahu ta'ala alam. Nanti saya takkitkan balik. Sebab hadis tu dia umum tu. Hadis tu dia umum. Tapi kita tetap mengarah-arah kiblat kan. Nanti saya dapatkan pengukuhan untuk jawapan melihat ke arah Kaabah ketika kita solat depan Kaabah. Masih Ustaz. Okey, kita lanjutkan lagi. Kita nak tengok macam mana khusyuknya Nabi solat ni. Okey, kita tengok macam mana Nabi ni dia khusyuk dalam solat dia. Macam mana perasaan Nabi solat. Mari kita lihat hadis muka surat nombor 14. Hadis pertama sabda Nabi SAW. Nabi kata, "Hubbiba ilayya tibu wan nisa." Nabi kata telah diberikan kepadaku rasa cinta kepada wangi-wangian. Sebab tu kalau tuan beli perfume, kan, beli minyak atar, itu sunnah Nabi sebenarnya. Bukanlah maksudnya kena minyak atar saja, tak, kan. Beli minyak perfume pun boleh. Cuma hati-hatilah sikit dengan perempuan tu, cara pakai dia. Tapi Nabi memang suka, sunnah Nabi suka pada wangi-wangian. Lepas tu Nabi juga suka kepada wanisa'u, suka kepada wanita. Suka pada wanita ni sudah tentulah Nabi mencintai para isterinya. Allah campakkan rasa cinta pada isterinya. Seperti Nabi cinta kepada Khadijah, Nabi cinta kepada Aisyah dan kepada isteri Nabi yang lain. Lepas tu yang ketiga, Nabi dapat rasa cinta kepada apa? Waju'ilat qurratu aini fis salati. Inilah yang kita nak kaitkan dengan solat. Nabi kata, telah dijadikan solat untuk aku sebagai amal yang paling menyenangkan. Menyenangkan ni kalau tuan nak tulis dalam bahasa lain, dalam perkataan lain, solat ni memberikan ketenangan pada mata Nabi. Maksudnya Nabi kata solat ni telah dijadi sebagai penenang mataku. Maksudnya solat ni Nabi dapat jadikan solat tu sebagai menenangkan diri Nabi. Nabi ni dia dapat ketenangan tu daripada dia solat. Kita nak tiru macam Nabi. Kita kena tiru macam Nabi. Kita tak nak solat ni kita rasa letih, kita rasa payah, kan? Kita tak tenang juga selepas kita solat. Kita nak jadikan solat ni tempat yang paling menyenangkan. Bukan solat tu membebankan. Umur-umur dah macam kita ni, kan, kita dah baling lama ni, sepatutnya solat ni bukan kita fokus pada wajib, tak wajib. Bukan kita fokus pada wajib je. Peringkat macam umur-umur seperti kita yang dah balik, kan, dah masuk 40-an ke contohnya khususnya, solat tu fungsinya adalah untuk mencari ketenangan. Kita kena ubah cara kita fikir fiqh. Sebab kita solat, kita tahu solat tu wajib. Tapi kita masuk, kita nak solat je, kita fikir untuk ingat Allah, kita nak bercakap-cakap dengan Allah, kita nak berkomunikasi dengan Allah, kita nak luahkan perasaan kita kepada Allah, kita jadikan solat ni untuk kita berdoa pada Allah. Kan, jadi apabila kita selesai solat, Alhamdulillah, tenang aku dapat berkomunikasi dengan Allah, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Sebab kita menghadap, kita seolah-olah Allah tak, kita dapat melihat Allah di hadapan kita. Macam itulah Nabi SAW pada ibadat solat ni. Okey, waktu Nabi baca solat ni panjang, dia baca zikir dia baca, kan. Okey, kita lihat pada hadis kedua. Hadis kedua, sangat menarik hadis kedua ni. Hadis kedua ni, Nabi SAW bersabda. Nabi kata dekat Bilal, "Ya Bilal." Nabi kata, "Wahai Bilal, aqimus solah." Aqimus solah ni maksudnya, laungkanlah azan, lepas tu kita solat. Kan? Nabi kata, kenapa? Arihna biha. Rehatkan kami dengan solat. Masya Allah. Nabi kalau dia nak berehat, nak dapat ketenangan hati dia, kan. Sebab dunia ni penat. Betul tak? Buat kerja urus dunia ni sangat penat.
Dan kita sepatutnya kalau penat mengemah rumah, penat masak, penat melayangkan anak, penat buat semua aktiviti-aktiviti kat rumah tu, waktu rehat kita sebenarnya dengan apa? Kalau ikut sebenarnya pada solat kan. Tapi kita ni lain kan. Kita kena solat ni macam Allah, solat pula. Kan dia keluar perkataan macam tu pada kita. Tapi sepatutnya kita cuba ya, baiki jiwa kita. Faham falsafah solat tu. Faham kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala tu. Okey. Maka kita jadi macam Nabi, cuba tidur macam Nabi. Solat tu sebagai tempat untuk Nabi berehat. Nak keluar daripada kepenatan dunia dan urusan dunia. Tapi bukan senang nak dapat benda ni. Sebab tu kalau tuan tulis ayat Quran tu. Kita tulis suratul Baqarah. Kita tulis suratul Baqarah ayat 145. Ayat 145 tuan akan jumpa Allah Ta'ala kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maknanya solat ni sebenarnya berat orang nak buat, melainkan orang-orang yang Allah beri kekhusyukan pada hati. Jadi moga-moga hadis-hadis yang kita paparkan ini kita boleh tiru macam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang solat tu adalah tempat untuk kita berehat, dapat ketenangan ya. Jadi apabila kita ada falsafah seperti itu, okey, solat bukan kerana dia wajib saja. Tapi solat untuk kita bertemu Allah, untuk kita bercakap-cakap dengan Allah, untuk kita memohon kepada Allah. Jadi dengan kita faham seperti itu, kita tak rasa solat tu beban. Tapi kita rasa solat tu sangat menyeronokkan kita. Jadi apabila ada perasaan seperti itu, maka kita akan dapat memberikan tumpuan yang kita sedang solat sekarang. Kita sedang menghadap Allah. Kan Allah Ta'ala tahu kita fikir apa. Kan? Akan menyebabkan kita keluar semua daripada urusan-urusan dunia kita. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat yang dapat saya kongsikan dengan kadar yang mampu untuk kita menunaikan ayat yang kedua ini untuk menjadi orang yang sentiasa khusyuk di dalam solat. Okay, habis untuk ayat yang kedua. Kita dah tahu dah tindakan kita apa ya. Tindakan selepas kita belajar ayat kedua tadi adalah kita kena berusaha untuk kita mendapat perasaan khusyuk ketika kita solat. Khusyuk pada hati, khusyuk pada anggota badan, khusyuk pada pandangan mata kita. Jadi kena fikirkan jugalah tempat nak solat. Okey. Kalau kita hilang khusyuk, kalau bunyi-bunyi bising mengganggu pembacaan kita, maka carilah tempat yang tidak bising. Kan? Carilah, kita usahakanlah. Kita pesan pada anak kita, kan, mama nak solat ni, 5 minit mama nak solat. Semua kena diam. Berhenti main ke, kan? Contoh, lepas habis solat, baru dah nak bising, baru nak berlari ke apa, kan? Contoh macam tu. Jadi banyak cara lah. Jadi kita moga-moga kita menjadi kumpulan orang beriman yang dapat khusyuk di dalam solat. Dia sangat mahal khusyuk. Okey. Kita dah pukul 12:07. Okey, tadi kita gangguan sikit. Okey, kita masuk sikit je ayat 3. Lepas tu kita buka pada sesi soal jawab. Kalau ada. Okey. Ayat ketiga ni, dia adalah ciri orang yang benar-benar beriman, ciri yang kedua. Ciri kedua ni, dia kaitkan dengan walladzina. Kalau sebut wa tu, dia huruf athaf menyambung. Dan tu maksudnya, ciri orang beriman yang berikutnya. Dan alladzina, orang-orang yang apa? Hum anil lagwi mu'riduna.
Orang-orang yang selalu menjauhkan diri. Mu'ridun maknanya yang selalu menjauhkan diri. Mu'ridun dia orang yang memang suka memalingkan diri, menjauhkan diri daripada apa? Anil laghwi, daripada segala perkara yang lagha, iaitu yang sia-sia. Ini nombor 2. Nombor 2 ni pun, ciri yang kedua pada ayat 3 ni pun, ramai di kalangan kita yang terjerumus dalam melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi nak jadi orang beriman tu, dia mesti mu'ridun. Mu'ridun ni dia kata nama yang menunjukkan selalu. Selalu. Sentiasa menjauhkan diri daripada apa? Lagwi. Lagwi tu benda yang sia-sia. Benda yang sia-sia tu, kita tengok apa ulatan para ulama. Benda yang sia-sia itu bahasa mudah kita yang tidak mendatangkan faedah dan manfaat. Itu kalau kita nak carikan satu lagi perkataan lain, sia-sia tu apa? Iaitu tidak mendatangkan manfaat dan faedah pun pada agama kita khususnya. Kan? Iman kita tak bertambah pun kalau bincang bab tu. Kita sembang panjang dalam grup WhatsApp, kita sembang dengan telefon, kita ambil masa panjang, kan? Tak, yang kita bincang tu dia tak bagi manfaat, tak bagi faedah pun pada dunia dan agama kita khususnya. Tapi kalau ada faedah pada dunia kita, macam nak tambah baik lagi, benda-benda yang boleh mendatangkan, dikaitkan dengan Allah, tak apa. Okey. Perkara yang sia-sia tu, perkara apa? Ada 2. Kalau tengok dekat sini, minal aqwali. Nombor 1. Aqwali maksudnya apa? Dari sudut perkataan. Wal af'ali, daripada perbuatan. Nombor 2. Maknanya erti kata dia semua sudut lah. Pada percakapan, ada tak yang sia-sia? Pada perbuatan, sia-sia tak? Tengoklah. Kalau kita habis masa baca komen orang dekat media sosial, ada manfaat ke? Bagi faedah tak pada agama? Dekatkan diri dengan Allah tak? Tanya diri kita semua. Jelas tak? Kadang-kadang kita boleh habis masa yang lama baca orang tulis dekat FB contohnya. Kan, perbuatan. Tanyalah. Kita tak kata salah. Tak ya, jangan salah faham. Tapi kita segi tengok. Kan? Ada faedah tak? Bantu naikkan iman kita tak? Bawa kita dapat redha Allah tak? Dekatkan diri kita dengan Allah tak? Menambahkan ilmu pengetahuan kita tak? Ataupun macam mana? Tanya diri kita. Ataupun kita nak berkongsi sesuatu maklumat pada media sosial. Yang kita nak kongsikan maklumat tu memberi manfaat tak? Memberi faedah tak pada orang lain? Berkongsi tu pun kadang-kadang ada manfaat tak? Sebab kita ambil masa tu nak upload gambar, nak setting, nak macam mana, contoh, tanya diri kita. Kalau kita nak jadi orang yang benar-benar berjaya, qad aflaha, dia kena ada ciri yang kedua, dia ada dan. Dan tu penting juga menghubungkan. Jauhkan benda yang sia-sia tak ada faedah. Tanya diri kita, aku baca maklumat ni, aku tengok di media sosial ni, tengok YouTube ke, dengar ke, lihat ke, baca ke, boleh menambah iman tak? Boleh dekatkan diri dengan Allah tak? Ada sebagainya. Tanyalah. Tapi kalau hanya buang masa kita, maka kita kena usaha tinggalkan. Okey, nanti kita kupas lagi.
Meninggalkan perbuatan yang sia-sia ni ada kaitan dengan agama juga. Jadi kaitan dengan Islam kita. Jadi kita tengok ya, kita sendiri tanya diri kita, dekat perkara apa kita banyak buang masa? Betul tak? Sepatutnya masa tu patut diguna untuk apa? Okey, maksudnya bukanlah kita menganjurkan semua orang itu maksudnya tinggalkan semua benda-benda dunia ni, tak ada. Bukan maksud macam tu. Tapi tengok kelemahan diri kita. Kita ni lemah diri kita kat mana? Kalau lemah diri kita pada handphone, maka berpada kita pada handphone. Kalau lemah diri kita pada media sosial kita, maka kita ni. Lepas tu ingat satu lagi. Jangan kita pula sebab kita tu orang lain habiskan masa. Kita pun tak nak macam tu. Jadi kita kena fikir-fikirkan. Imbangkan balik. Baik ya, itu kita kena bincang lagi pada minggu yang berikutnya insya-Allah. Kerana ia ada kaitan dengan hadis ni. Tapi baca dulu nota tu, dia ada kaitan dengan hadis yang ada pada muka surat nombor 16 ni. Tanda Islam orang itu elok ke tak elok, dia akan meninggalkan perkara yang tak berguna dengannya. Fikir-fikirkanlah. Nak lepak dekat kedai kopi ke, nak jumpa kawan ni ke, nak apa ke, cuba fikir balik. Ada faedah ke tak ada faedah? Tanyalah. Masa tu sepatutnya boleh guna untuk apa? Fikir-fikirkan. Kita tak kata spesifik ya, kita sebut umum. Lepas tu kita kena hati-hati. Kerana zaman ni, zaman gadget ni, zaman yang sangat ada kala membawa kita jauh dari Allah. Ada kala membuang waktu kita sebenarnya. Jadi kalau dia membuang waktu kita, tak menambah iman kita, tak bawa kita dekat dengan Allah, maka nak jadi orang beriman, dia kena apa? Walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Kena hati-hati. Sebab kalau nak jadi golongan as-sabiqun, kena meninggalkan juga sebahagian yang harus. Ingat lagi kita bincang pada kuliah yang lalu, orang as-sabiqun ni dia cukup takut buat benda yang Allah haruskan. Dia bimbang apa? Bimbang ia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Contoh, Allah mengharuskan kita hukum harus, kita mempunyai kita melihat sesuatu di media sosial, benda harus. Tapi ada kala timbul tak perasaan marah, kadang kita termasuk dalam menjatuhkan marah orang, kita termasuk dalam fikir-fikirlah, saya tak sebut banyak benda tu. Sebab tu kita tengoklah diri kita. Kalau kita rasa sebab benda-benda media sosial ni dia boleh jadi ketagih, faham tak? Dia boleh jadi ketagih macam kita ketagih dadah tu. Satu hari kalau tak buka benda tu, sudah. Jadi kita kena tinggal. Kita tengok kekuatan masing-masing lah. Kalau macam saya ni, saya memang lemah kalau buka DMB tu. Waktu kalau saya peribadilah, saya tak boleh. Kalau baca benda merapu ni, hati tu marah. Macam tu. Jadi, memang tak happy pun contoh macam tu. Tapi kalau tuan ada kekuatan, kan nak sebarkan dakwah, nak sampaikan maklumat, tak apa. Dia tak apa kat situ. Tapi kita fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkan. Sebab tu, kalau ada grup-grup WhatsApp yang jadi tengok merapu, kan, kita nak baca pun, pandai-pandailah ambil tindakan dia. Okey, itu untuk ayat ketiga. InsyaAllah kita sambung lagi nanti pada minggu hadapan, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik untuk jaga diri kita, kan, sebab arus zaman sekarang ni arus yang berbeza ya. Arus yang kita kena pandai. Sama ada kita nak ikut arus itu ataupun kita nak lawan dengan arus itu, tapi ujungnya bawa kepada dekat dengan Allah. Fikir akhirat. Sebab akhirat ni dah makin dekat. Tapi benda-benda yang bawa kita jauh kepada akhirat tu banyak. Jadi, kita kena sama-sama
mencari jalan lah macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada perbuatan yang sia-sia. Nanti kita akan bincang lagi insya-Allah pada minggu depan. Kita akan lihat lagi apa para ulama dulu buat pada bercakap. Contohnya pun macam itu juga. Sekarang ni orang tak banyak bercakap, tapi bercakap dia dengan tangan dia menaik. Nanti kita akan bacakan macam mana para ulama jaga dalam bab perbuatan yang sia-sia. Insya-Allah. Baik. Saya minta maaf ya pada Ahsanul Amala, pada Kak Syidah dan rakan-rakan atas kelemahan teknikal daripada Zoom ni. InsyaAllah moga-moga ia tidak berulang lagi. Kita mohon rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada rakan-rakan yang menyaksikan di FB, saya juga minta maaf ya. Di atas keterputusan tadi, ada gangguan sekejap tadi. Jadi saya minta maaf atas kekurangan dan kelemahan diri saya. Itu semua sudah pun ketentuan Allah, namun begitu kita cuba baiki untuk kita cegah supaya ia tidak berulang semula, insya-Allah. Moga Allah berikan rahmat, berkat daripada kita kepada kita semua. Okey, ada pertanyaan sebelum ni? Kita dah lewat juga ni, nak masak lagi, nak apa lagi? Ustaz, Okey, ya. ada soalan di FB Soalan di daripada Ummu Muhammad. Okey, Muhammad tanya soalan apa, Kak? Apa hukumnya bila ketika solat pandangan mata kita melihat mushaf Al-Quran yang ada di hadapannya? Kalau ni tanya macam pakai stand itulah Ustaz. Pakai apa? Okey. Dia begini. Asalnya kita memang perlu melihat ke bawah tempat sujud. Okey. Tetapi para ulama menyebutkan dia utamanya pada khusyuk sebenarnya, pada khusyuk. Okey. Jika kita melihat mushaf menyebabkan kita boleh fokus dalam solat tu, maka dibenarkan. Begitu juga kalau kita pejam mata kan. Kalau kita pejam mata, kita boleh lebih menghayati apa yang kita baca, maka dibenarkan. Jadi hujungnya membawa kepada kekhusyukan di dalam solat. Itu isu utamanya. Okey, jelas? Okey. Kalau tuan-tuan nak cari buku, ada buku yang ditulis oleh Ustaz Zulkhairi juga sebenarnya. Ustaz Zulkhairi, beliau ada juga membuat kelas-kelas tentang solat kalau boleh ikut. Begitu juga beliau ada buku rasanya. Saya dapat buku dari beliau, persoalan dalam solat. Ada siri 1 dan jilid 1 dan jilid 2. Mungkin kita boleh baca juga maklumat di situ untuk perincian tentang cara-cara solat. Okey. Ada soalan lain, Kak? Buat masa ni kita buka pada Jumaat sekejap Ustaz sebelum kita berhenti pada 12.30 nanti lah. Boleh Ustaz? Boleh? Boleh Kak, boleh. Soalan pada jemaah sebab kadang rasa Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Nak tanya, warahmatullahi wabarakatuh. bukankah perasaan rasa khusyuk tu kita kena hadirkan sebelum kita masuk ke dalam solat? Sebab kita kena ada rasa kehambaan, kehinaan diri kita kepada Allah seperti mana dalam surah Al-Fusilat ayat 41 Allah kata, dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus, dan perkataannya adalah khasyiah. Bila kita rasa diri kita ni tak ada apa, bila kita menghadap Allah, baru kita akan hadir rasa khusyuk tu, kita nak berbicara dengan Allah di atas rasa kefakiran kita ni. Bukan macam tu ke Ustaz? Salah satu cara. Ya, dia itu kata, maksudnya seperti mana yang para ulama bincang. Solat ni kalau kita baca kitab-kitab yang penyucian jiwa, contoh kita baca kitab Minhajul Qasidin dan sebagainya. Sebenarnya solat tu dia dilihat daripada cara dia ambil wuduk juga. Kalau wuduk kita ni ambil sambil lewa, betul tak kan? Kalau kita daripada start kita ambil wuduk tu dah main-main, dia akan terbawa semayang tu main-main. Lepas tu kalau daripada wuduk ni kita tahu dah, kita ambil wuduk ni, kita nak solat, kita nak menghadap wajah kita kepada siapa. Jadi seperti yang disebut tadi tu, benarlah kita kena ada perasaan tu. Perasaan rasa kehambaan, kita rasa sebab apa, kita rasa
dia membawa perasaan takut di dalam solat. Jadi solat tu, sebab tu solat tu kita kena menghadap ke arah kiblat. Kita kena menganggap bahawasanya Allah Ta'ala, kita sedang melihat Allah, Allah sedang melihat kita. Jadi moga-moga kita kena ubahlah, kita kena faham falsafah nak solat tu. Sebab solat ni sebenarnya adalah untuk lizikri, adalah untuk mengingati Allah. Jadi kita kena tahu. Sebab tu kita kena memahami tentang lafaz. Kenapa kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa kita baca tasbih? Kenapa kita azimi, yang Maha Agung? Kenapa? Kenapa kita? Jadi setiap zikir-zikir dalam solat tu membantu kepada menampakkan kepada kehambaan. Apatah lagi ketika sujud. Elemen sujud tu simbolik kepada kehambaan. Cara lain, tuan-tuan boleh baca ayat-ayat yang boleh bagi kesan lah. Ayat tu berulang pun tak apa. Bacalah ayat tu, ayat yang sama. Kalau surah Qul Huwallahu Ahad tu memberi kesan pada kita dalam solat, bacalah dia sebab kita faham. Itu penambahan maklumat. Terima kasih di atas penambahan maklumat daripada tuan-tuan dan perempuan. Okey, ada siapa-siapa lagi ingin berkongsi maklumat yang kita boleh dapat istifadah? Silakan sahabat-sahabat jika persoalan berkenaan khusyuk dalam solat ni, dan juga untuk menjadi seorang yang mu'ridun tu bukan senang dari segi ucapan boleh, tapi praktikal tu memang susah Ustaz. Kita perlukan muhasabah diri lah. Kebanyakan kita melakukan ni lah, masyarakat cerita lah. Sahabat-sahabat jika persoalan silakan. Betul-betul susah sangat nak dapat kehusyuan sepenuhnya time solat tu. Kadang start takbiratul ihram kita dah fokus sangat dengan nak solat, nak menghadap Allah sepenuhnya. Tapi tiba-tiba je syaitan tu bagi ingat benda yang tak patut kita ingat, benda yang simple sangat. Oh, iyalah masak hangus ke tak. Kadang walaupun benda tu kita ada je benda lain. Lepas tu nak kekalkan khusyuk tu macam mana Ustaz ya? Okey. Sebab itu sebelum solat tu sendiri, sebelum kita baca Al-Quran tu pun kita diajar untuk isti'azah kan. Kita baca dulu isti'azah ketika sebelum kita nak khusyuk, sebelum kita nak mula solat tu. Tapi jika dapat masuk perkara-perkara yang lain, maka kita kena usaha untuk tarik dia balik. Tarik dia, maksudnya kita kembali kepada hakikat solat. Dia memang khusyuk ni susah untuk dapat. Tapi tak mustahil untuk kita boleh dapat. Sebab itu lepas kita habis solat, kenapa kita kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikaitkan juga dengan khusyuk kita tu di dalam solat. Lepas tu kita istighfar lepas kita habis solat. Tapi kita kena fikirlah diri kita ni selalunya dalam solat kita terfikir pasal apa? Apa perkara yang selalu ganggu kita? Jadi kita kena usaha hindari dia. Kita tahu kan, contohnya kita selalu terfikir tentang apa? Kita tahulah kan tentang solat tu kan. Jadi kita kena jauhi benda-benda yang boleh bawa kita masuk dalam otak kita berfikir. Kalau ada benda boleh selesaikan sebelum tu, selesaikanlah. Wallahu ta'ala. Saya pun nak beri maklumat panjang pun tak ada ilmu yang banyak sebenarnya dalam bab khusyuk tu, sebab saya sendiri pun masih lagi mencari-cari khusyuk di dalam solat. Itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Ada apa-apa lagi Kak? Terima kasih Ustaz. Okay Kak, ada apa-apa boleh tutup? Ya, pastinya tak ada. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, apa-apa pun Alhamdulillah masih lagi yang kata istiqomah lah walaupun kita ada gangguan pada awal tadi, kerana benda untuk khusyuk dan solat ni penting. Jadi rasanya ramai yang stay kerana because of khusyuk solat tu kan, nak mengharap untuk mengelakkan daripada sifat-sifat kita yang mu'ridun tu. InsyaAllah Ustaz kita sambung pada minggu hadapan Ustaz ya, untuk ayat keempat Ustaz ni. Ayat-ayat yang keempat insya-Allah.
Ayat InsyaAllah. 3 lagi, 3. Ya, Ayat 3 kita habiskan dengan ayat 4 insya-Allah Kak. Minggu depan Kak ya. insyaAllah. So dengan itu kita endkan sesi pagi ini dengan Tasbih Kamarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka